السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في درسنا اليوم ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. طيب اليوم إن شاء الله وفي هذا المرئي سنواصل دراستنا عن الشعر في عصر الصدر الإسلامي، ونخص بالذكر في هذا المرئي 3 أمور: 3 perkara. نبذة قصيرة للشاعر ومعاني المفردات وجو النص ومناسبته. انتظرنا بعد الفاصل. Ahlan bikum mujaddadan, selamat datang kembali. Ada 3 perkara yang kita nak kongsikan dalam video kali ini. Yang pertama, nubzah qasirah lisyair. Maksudnya ialah biodata ringkas penyair. Dan penyair yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah Hassan Ibn Thabit. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak boleh guna buku teks dan buka muka surat 17. Jom kita sama-sama semak baris dan kita ambil pengertian dan kefahaman daripada apa yang kita bacakan. Yang pertama, ismuhu, nama beliau. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Hassan bin Thabit ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Ini nama lengkap beliau, Abu Abdurrahman Hassan bin Thabit ibn al-Munzir radhiyallahu anhu. Ini nama lengkap. Dalam peperiksaan anak-anak boleh tulis semua sekali sebagai jawapan. Kalau nak diskaun, anak-anak boleh tulis Hassan bin Thabit, nama dia dan nama ayah dia pun dah cukup. Tapi yang masalah ni kalau anak-anak ambil Abu Abdurrahman sahaja, ada juga yang jawab macam tu. Kalau ambil Abu Abdurrahman saja, yang tu tak tepat, yang tu tak betul, hilang markah. Sebab apa? Sebab Abu Abdurrahman bukan nama dia. Abu Abdurrahman adalah kunyah kepada Hassan Ibn Thabit. Maka kalau nak ambil semua. Kalau nak diskaun, ambil Hassan bin Thabit. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Baik, yang kedua, laqabuhu, gelaran beliau. Ada 2 gelaran di sini. Yang pertama, beliau dikenali dengan Syairul Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga dikenali dengan Wasyairul Islami, Syairul Islam, iaitu penyair Islam. Ada 2 gelaran dekat sini, Syairul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Syairul Islam. Dah 2 poin dekat sini. Selalunya dalam nubzah qasirah ni anak-anak dia minta 4 poin lah. Selalunya begitu dalam peperiksaan secara umum. Kalau dia minta 4, anak-anak boleh ambil nama tadi 1 dah, kemudian tanggelaran pun dah dapat 2, dah jadi 3. Kita nak 4, cari 1 lagi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya kita lihat mauliduhu, iaitu tarikh lahir beliau lah. Bila beliau dilahirkan, disebutkan di sini wulida sitina aman qabla al-hijrati. Beliau dilahirkan sitina aman, 60 tahun qabla al-hijrati, sebelum hijrah, dan tahun tersebut bersamaan dengan 565 lil milad, 565 Masihi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Cuma dalam peperiksaan, kalau diminta secara umum datangkan biodata ringkas penyair, ustaz tak berapa nak syorkan anak-anak gunakan mauliduhu ni sebagai jawapan. Sebab ramai juga yang tersalah tulis 60 jadi 20. Jadi lebih baik kita jangan ambil sebagai jawapan kita. Walaupun boleh ambil, bukan salah pun, tapi kita elakkan risiko salah tulis tersebut. Kita boleh ambil di poin-poin yang lain lagi, iaitu poin yang seterusnya yang kita nak sebutkan, iaitu hayatuhu, kehidupan beliau. Wa kana min fuhul syu'ara'i fi raddi ala hija'il kuffari. Ini 1 poin lagi. Dia kata wakana, dan adalah Hassan bin Thabit itu min fuhuli syu'ara'i, merupakan salah seorang daripada fuhuli syu'ara'i. Apa dia fuhul? Fuhul ni kalau kita tengok dia adalah jamak daripada fahlun. Fahlun jamak dia adalah fuhul dengan makna al-faiqun, orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang berada di hadapan. Kita boleh terjemah dengan legenda lah, legenda orang-orang yang hebat ni. VVIP ni bukan kaleng-kaleng, bukan calan-calan orang, bukan penyair biasa lah. Beliau berada di atas. Tapi dia beritahu terkemuka, legend dalam bidang apa? Firraddi, pada memberi rad, memberi respon ala hija'il kufari, di atas sindiran orang-orang
kafir Quraisy kepada Islam itu sendiri, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di sini dalam bab nak balas, nak bagi respon, nak mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sindiran orang kafir ni, siapa championnya, siapa orang yang paling terkemuka dan terkehadapan dalam bab itu? Hasan bin Thabit. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Satu poin. Kita sambung lagi. Kana syairal ansari fil jahiliyati. Beliau juga adalah syairal ansar, dikenali dengan penyair dalam kalangan orang ansar, penyair bagi orang ansar fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah. Ini boleh jadi satu isi ataupun satu poin. Wa syairan nabiyyi fin nubuwati, dan beliau juga dikenali dengan penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nubuwati, pada nubuwah, pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, maka beliau merupakan dikenali dengan nama syairun nabi, penyair nabi. Satu lagi poin penting, wa syairal yamaniyin, dan beliau juga dikenali dengan penyair orang-orang Yaman. Banyak gelaran beliau ni, dan ini juga merupakan salah satu daripada poin yang kita boleh ambil dalam jawab soalan nubzah qasirah. Wa umiya qabla wafatihi, dan beliau menjadi buta sebelum kematian beliau. Jadi dekat sini kalau kita lihat ada beberapa poin lah yang kita boleh guna untuk jawab soalan nubzah qasirah. Yang pertama, kita tahu dia adalah fuhul, itu satu titik, sampai satu titik tu satu poin. Kemudian beliau juga adalah syairal ansar fil jahiliyah, itu satu lagi poin, dua dah. Kemudian yang ketiga, syairan nabi fil nubuwah, itu jadi 3 poin. Yang keempat, syairah al-yamaniyin, 4 dah dekat situ. 4 poin dekat situ. Yang terakhir, wa umya qabla wafatihi, meninggal dunia dalam keadaan sebelum itu dia dah jadi buta. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Ini sedikit sebanyak berkaitan dengan hayatuhu, kehidupan Hasan bin Thabit. Kemudian yang terakhir, kita semak pula berkenaan dengan wafatuhu, kematian beliau. Wufiya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata kat sini, Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu meninggal dunia fi ami 54 lil hijrah, pada tahun 54 hijrah. Beliau meninggal dunia, dan bersamaan dengan 674 lil milad, 674 Masihi, bil Madinati, di Madinah. Jadi beliau meninggal di Madinah pada tahun 54 hijrah bersamaan dengan 674 Masihi. Boleh? Alhamdulillah. Ini satu pandangan. Ada satu pandangan yang lain, wa ra'a akharun, dan ada pakar sejarah yang lain berpandangan annahu tufiya, bahwasanya Hasan bin Thabit itu meninggal dunia fi ami 50 lil hijrah, pada tahun 50 hijrah. Ini pandangan yang kedua. Ala kulli hal, apapun yang penting beliau meninggal di Madinah. Jadi anak-anak, selesai sudah berkenaan dengan nubzah qasirah. Mudah-mudahan anak-anak lebih mengenali Hasan bin Thabit. Baiklah, seterusnya kita lihat pula berkenaan dengan ma'anil mufradat, perkataan-perkataan seerti yang ada dalam syair Hasan bin Thabit. Yang pertama, an-naq'u. An-naq'u, dan perkataan seerti dengannya ialah al-ghubarus sati'u. Al-ghubarus sati'u, iaitu debu-debu yang bertebangan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-a'innatu. Al-a'innatu, perkataan seerti dengannya ialah al-hibal, iaitu tali. Yang ketiga, al-asal. Al-asal, dan perkataan seerti dengannya ialah ar-rimah, yang membawa maksud tombak, lembing. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Yang keempat, perkataan mutamattirat. Mutamattirat, perkataan seerti dengannya ialah musri'at, iaitu laju, very fast, sangat laju. Yang kelima, lijilad. Lijilad, perkataan seerti dengannya ialah limudarabatin bisayfi, untuk memukul dengan pedang, iaitu pukulan menggunakan pedang, libasan menggunakan pedang. Itulah 5 perkataan seerti yang ada dalam syair Hasan bin Thabit yang anak-anak mesti ingat. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat jawun nas wa munasabatuhu. Seperti biasa, selalu saya sebutkan jawun nas satu maksud, munasabah satu maksud yang lain. Baik, jawun nas maksudnya adalah madmun syairi, isi kandungan syair yang berkait dengan peristiwa yang berlaku di zaman tersebut. Yang kedua, munasabah. Munasabah maksudnya sebab ataupun faktor kenapakah penyair itu menyampaikan syair beliau. Baiklah, kita lihat perenggan yang pertama terlebih dahulu. Uqida sulhun baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisy
uqida sulhun, telah berlakunya sulhun, perdamaian, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina Quraisy, dan di antara Quraisy. Jadi Quraisy dengan Rasulullah ada kesepakatan, ada sulhun, ada perjanjian perdamaian. Dan di antara intipati perjanjian perdamaian tersebut adalah ala an yusmaha lil muslimina, iaitu membenarkan orang-orang Islam bidukhuli Makkah, untuk masuk ke Mekah, li ada'il haji, untuk menunaikan haji, fi sanati sabi'ati, pada tahun yang ke-7 minal hijrati, daripada kalender hijrah. Walakinna Quraisyan, dan tetapi orang-orang Quraisy, khalafa hadzal ahda, melanggar perjanjian tersebut. Mereka tak tepati pun janji dalam ikatan perjanjian perdamaian tersebut. Mereka tak tepati pun. Ini perangai orang-orang Quraisy. Ini perangai-perangai yang kita kena elakkan bersifat dengannya. Bila berlaku keadaan sedemikian, fajahaza ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jaishan, Nabi pun jahaza, menyediakan jaishan, tentera. Bila berlakunya pelanggaran janji tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentera qawiyan, yang kuat, li muharabatil musyrikina, untuk memerangi kaum musyrikin Mekah yang melanggar perjanjian tadi, wa li fathi Makkah, dan untuk membuka kota Makkah dengan acuan Islam. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Faqama Hassanun yahju Quraisyan, maka mulalah Hasan bin Sabit yahju Quraisyan, menyindir orang Quraisy dengan syair beliau. Sebab orang Quraisy menyindir orang-orang Islam, menyindir Nabi SAW dengan melanggar janji mereka, maka Hasan bin Sabit pun membalas sindiran mereka itu. Wa yushidu bi syaja'atil muslimin, dan dalam syair itu beliau yushidu, mendeklamasikan syair, menceritakan tentang bi syaja'atil muslimin, keberanian orang Islam. Dalam syair itu dia cerita tentang keberanian orang Islam bagi orang kafir dengar. Wa butulatihim, dan juga kepahlawanan orang Islam tu diceritakan dalam syair Hasan bin Sabit. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh Hasan bin Sabit dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perenggan yang pertama dan yang kedua ni anak-anak merupakan jawun nas. Manakala perenggan yang terakhir, inilah yang disebut sebagai munasabah. Sebab kenapa penyair menyampaikan syair beliau, alqa Hassanun hadha syair, Hasan bin Sabit menyampaikan syair beliau liraddi ala Abi Sufyan ibn al-Harith, untuk membalas balik apa yang diperkatakan oleh Abi Sufyan bin al-Harith. Apa yang dilakukan oleh Abi Sufyan? Alladhi hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang telah menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Sufyan pernah menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaja fihi Quraisyan, maka Hasan bin Sabit pun hajar, bukan ajak dah, maksudnya menyindir kembali, fihi, dalamnya, dalam syair, ai fi syairi, dalam syair yang dia buat, Quraisyan, akan orang Quraisy. Jadi bila Abi Sufyan maki Nabi, sindir Nabi, kata ke Nabi sebagai mewakili orang Quraisy, maka Hasan bin Sabit dalam syair beliau balas balik apa yang dilakukan oleh Abi Sufyan itu dengan menyindir kembali Quraisyan akan orang-orang Quraisy, termasuklah Abi Sufyan bin Al-Harith. Boleh anak? Alhamdulillah. Maka perenggan yang ketiga inilah yang disebut sebagai munasabatus syi'ri. Jadi selesailah tiga perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua. Kita bertemu lagi di next video yang terakhir, yang mana kita akan bincangkan lagi dua perkara, iaitu al-afkarur ra'isah was-suwar al-balaghiyah. Wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.